Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini saya Azizul Adha bin Abdul Aziz dan rakan saya Muhammad Fadli Hisham bin Abdul Aziz akan menerangkan tentang seorang tokoh ekonomi Islam dalam bidang pentadbiran, iaitu Al-Makrizi. Okey. Untuk isi kandungan perbincangan kami, yang pertama saya akan membentangkan tentang latar belakang ataupun biografi Al-Makrizi serta karya-karya beliau. Kemudian rakan saya akan menyambung tentang pemikiran ekonomi Al-Makrizi serta sumbangan beliau terhadap ekonomi Islam. Baik. Al-Makrizi ataupun nama sebenarnya Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini lahir di desa Barajuam, Kairo, di negara Mesir pada tahun 766 Hijriah bersamaan dengan 1364 Masihi. Beliau berasal dari keluarga yang susah di daerah ataupun sebuah desa yang bernama Maqarizah, yang bermaksud terpencil ataupun jauh daripada kota, yang terletak di kota Ba'laba. Al-Makrizi merupakan seorang pemikir ekonomi Islam yang beliau ni telah melakukan banyak kajian, tapi khususnya pada perbahasan tentang wang dan inflasi. Dan kerana pada masa itu tiada orang yang membahaskan tentang wang dan inflasi, sama ada daripada kalangan pemikir Islam ataupun pemikir Barat. Jadi beliau terkenal sebagai salah satu pemikir ekonomi Islam pada fasa kedua ataupun pertengahan, yang bermaksud daripada tahun 450 hingga 850 Hijriah bersamaan dengan 1058 hingga 146 Masihi. Jadi Al-Makrizi ini seorang yang sangat mencintai ilmu. Buktinya dari kecil beliau suka berjalan untuk mencari ilmu. Berbagai ilmu, antaranya ilmu fiqh, ilmu hadis dan sejarah daripada ulama-ulama yang pernah hidup pada zaman dia. Beliau dipengaruhi oleh gurunya, iaitu Ibn Khaldun, yang mana terkenal dengan karyanya Muqaddimah, dan interaksinya dengan gurunya itu bermula ketika Abu Al-Iqtisad ini ataupun itu gelaran atau kepada Ibn Khaldun menetap di Kairo, Mesir, dan memangku jawatan Hakim Agung, Qadi Al-Qudah mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq pada tahun 786 hingga 801 Hijriah. Jadi Al-Makrizi kerana kesempitan hidup dan ayahnya seorang yang miskin, maka dia tinggal bersama dengan datuknya, yang bermazhab Hanafi, iaitu bernama Ibnu Sa'ikh, yang merupakan penganut mazhab Hanafi. Kemudian apabila datuknya meninggalkan dunia, beliau menganut ataupun memegang mazhab Syafi'i. Terusnya karya-karya beliau antaranya ialah Ighathah Al-Ummah bi Kashf Al-Ghummah. Karya ini merupakan karya yang antara karya yang terkenal kerana latar belakangnya bermula bila beliau merupakan seorang yang mengkritik kerajaan ketika itu kerana berlakunya kegawatan ekonomi. Jadi beliau menulis sebuah karya ataupun kitab untuk menumpahkan idea-idea beliau dalam karya tersebut. Jadi antara karya lain adalah Syadu Al-Uqubi Zik Al-Nuqud dan Risalah fi Al-Mawazin wa Al-Makayil, As-Suluk li Ma'rifah Dual Al-Muluk, dan Al-Mawas wa Al-I'tibar bi Zik wa Al-Athar. Jadi dua kitab yang
Disebabkan ini menceritakan tentang pemikirannya tentang teori-teori ekonomi, terutama pada krisis yang berlaku pada di Mesir ketika itu. Jadi Asy'ayal telah mengkategorikan karya-karya Al-Maqrizi kepada 4 aspek. Yang pertama, dalam aspek peristiwa sejarah ataupun Islam secara umumnya, Al-Maqrizi telah menulis kitab Al-Nidha' wa At-Takhasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hashim, manakala dalam aspek ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam, Al-Maqrizi telah memberi sumbangan dalam menulis kitab Al-Ilman bi akhbar man bi'aut al-Habasyah di muluk al-Islam, dalam menghuraikan biografi ringkas para raja-raja. Kitab Tarajim Muluk Al-Gharb, kitab Al-Dhahab Al-Masbu' di zikri man hajja min al-khulafa wa al-muluk, dan yang terakhir aspek ilmu murni ataupun sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam dan di Mesir khususnya. Beliau telah menulis 3 kitab, iaitu kitab Syudur Al-Uqud fi Zikr An-Nuqud, kitab Al-Akyal ma Al-Auzan Al-Syar'iyyah, kitab Risalah fi Al-Nuqud Al-Islamiyah, dan kitab yang disebutkan tadi iaitu kitab Ighasah Al-Ummah bi Kashf Al-Ghummah. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menyambung tentang pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menyambung berkaitan tentang pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Okey, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengkritik keras dasar pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan ekonomi negara dan masyarakat Mesir. Penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat teruk yang membawa ke arah inflasi. Disebabkan pemerintahan ketika itu, iaitu yang diperintah oleh Mamluk Burji ni, so ekonomi time tu dia menurun dengan drastik lah, menurun dengan sangat drastik sehingga boleh menyebabkan ke arah kepada inflasi. Dan apa yang lebih teruk lagi ketika itu, terjadinya berlakunya wabak, penyebaran wabak penyakit yang melanda di Mesir. Maksud time tu kan dia dah turun ekonomi dengan drastik. Lepas tu tambah pula dengan ada penyakit wabak yang merebak gitu. So menyebabkan ekonomi ketika itu lagi tak stabil lah time tu. So oleh disebabkan situasi tersebut, Al-Maqrizi dia mencurahkan pandangannya mengenai sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, iaitu Istighosah Al-Ummah bil Kashf Al-Ghummah. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan masuk pula kepada sumbangan beliau. Sumbangan beliau dalam ekonomi ketika itulah. Yang pertama, konsep wang. Okay, sebelum tu kita nak berdasarkan latar belakang kehidupan Al-Maqrizi ni lah. Kita tahu bahawa Al-Maqrizi ni dia bukan seorang sufi, maksudnya dia bukan seorang sufi atau ahli pemikiran. Oleh sebab itu dia punya corak pemikiran tu dia sangat lain sikit lah, dia macam unik sikit. Sebab tu dia mempengaruhi pemikiran ekonomi ketika itu. Sebab beliau ni sentiasa memperlihatkan persoalan yang sebelum ni lah. Beliau melihat kembali persoalan yang sebelum ni tentang ekonomi. Kemudian dia memberi fokus
kepada beberapa perkara yang boleh mengakibatkan naik turun satu ekonomi pemerintahan ketika itu. Ini yang menariknya lah berkaitan dengan izin ni, dia punya pemikiran. Okey. Dalam konsep wang, konsep wang. Sebagai seorang ahli sejarah, dia beliau ni mengemukakan beberapa buah fikiran tentang wang melalui kajian beliau, iaitu sejarah fungsi wang, sejarah dan fungsi wang, kemudian implikasi penciptaan wang dan daya kuasa beli wang. Okey, yang pertama, sejarah dan fungsi wang. Sebelum dan selepas kedatangan Islam, mata wang telah digunakan pakai dalam menentukan harga dan upah bayaran. Maksudnya, sebelum ada Islam, lagi dia orang ni dah guna mata wang ni. Maksudnya bukannya time tu baru ada, tapi sebelum ni pun, sebelum Islam datang pun dah ada dia guna mata wang. Sejak bangsa Arab Jahiliyah lagi, dinar dan dirham dijadikan sebagai mata wang. Kemudian pada zaman pemerintahan Ayyubiyah, berlaku percampuran wang dirham di mana berlaku percetakan wang dari tembaga. Okey, semasa zaman Rasulullah, sebelum zaman pemerintahan Ayyubiyah ni lah, dia masih menggunakan dinar dan dirham, perak dan emasan. Dia gunakan tu sebagai mata wang. Dia orang tak ada nak campur bahan-bahan, tak ada nak guna campur itu inilah, guna bahan lain selain nak buat mata wang. So, tapi tibanya zaman pemerintahan Ayyubiyah ni, berlaku percetakan wang dari tembaga. Seterusnya, faktor persekitaran dan tindakan penguasa mengakibatkan kenaikan harga barangan dan pasaran. Okey, maksudnya dekat sini Al-Makrizi ni dia menyatakan, kalau mengikut sejarah lah, bahawa yang emas dan perak ni, dia, kalau ikut Makrizi lah, emas dan perak ni adalah nilai mata wang nilai yang diterima oleh nilai standard lah. Maksudnya boleh diguna pakai lah, tidak kira dalam segi undang-undang, tak pun dari segi logik, tak pun tradisi kan. Maksudnya memang boleh pakai lah emas dan wang ni untuk buat pertukaran ke, buat pembelian. Oleh itu, Al-Makrizi ni dia menyatakan selain daripada emas dan perak ni, dia macam tak boleh pakai sangat. Tapi Al-Makrizi ni dia kata, tapi kan ada apa, penciptaan wang ni kan. Penciptaan wang ni dia apa orang panggil fulus kan, fulus. Yang barang apa, dia dah gabung semua dia panggil fulus. Tapi fulus tu juga dia guna jugalah sebab kalau guna dirham dan dinar, dia punya nilai dia besar sangat tau. So bila nak tukar macam barang-barang kecil tu, dia macam tak ada nak buat pertukaran. So dia guna fulus lah sebagai untuk beli barang-barang keperluan, beli barang harian rumah tangga lah, macam ikan ke apa ke macam kan. Okay, seterusnya kesan kesan penciptaan mata wang yang buruk. Okey, yang pertama, penciptaan mata wang yang buruk akan mengurangkan kualiti nilai dan mata wang tersebut. Hal ini jelas terlihat apabila Al-Makrizi menghuraikan situasi kewangan yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Ayyubi. Ketika itu, mata wang dicetak mempunyai mata wang yang dicetak tu, yang dia buat lah, mempunyai kualiti yang sangat rendah daripada yang ada di daripada yang sedia ada tu lah. Oleh sebab itu dia punya permintaan dia tu, dia punya nilai
fulus tu dia macam kurang lah. So masyarakat ketika itu pun dia tak guna sangat sebab tak ada nilai. So dia orang pun dia orang menyimpan mata wang yang berkualiti tu, kemudian dia orang leburkan mata wang tu untuk menjadi dia orang jadikan perhiasan lah. Kemudian yang mata wang apa yang kurang berkualiti ni dia orang jual balik lah. Seterusnya kesannya telah kesannya telah mengakibatkan berlakunya ketidakseimbangan dalam penciptaan wang. Maksudnya bila dah macam cipta mata wang, yang pemerintah ni dia orang main peranan juga. Sebab setiap pemerintah tu kan dia orang macam nak tunjukkan kuasa dia orang. So dia orang akan menerapkan macam setiap pemerintah tu dasar pemerintahan. Dasar pemerintahan. So dia orang nak bentuk nilai bentuk macam bukan shilling macam dinar tu kan. Dia orang dinar tu dia orang nak bentuk juga macam mungkin ada melambangkan pemerintahan dia orang. So dia punya dalam penggunaan barang tu dia dah macam melebihi kadaran. So sebab tu dia punya berlaku ketidakseimbangan tu. Kemudian perubahan pemerintah juga, itulah yang tadi tu. Okey, seterusnya konsep daya beli wang. Okey, konsep daya beli wang. Okey, menurut Al-Maturidi ni, pemerintah ketika itu harus memberikan perhatian yang lebih besar lah terhadap pencetakan wang ni, sebab bila orang dah mencetak wang, dia orang ni benda tu dah melibatkan ekonomi negara. So kalau sekiranya berlaku kecacatan terhadap mata wang yang dicipta tu, maksudnya nilai mata wang tu dah berkurangan lah. Sebab tu pemerintah ketika itu harus memberi perhatian yang lebih besar lah, agar setiap mata wang yang dicipta tu mempunyai nilai yang tinggi dan berkualiti. Kemudian bagi mengelakkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan wang dengan aktiviti penghasilan dapat menyebabkan daya beli wang sebenar mengalami penurunan. Pemerintah perlu dalam situasi inilah kan bila mata wang dah turun, Makenzi ni pun dia menasihatkan pedagang ketika itulah agar tidak mudah terpukau dengan keuntungan yang mereka dapat, sebab sedangkan perbelanjaan yang mereka keluarkan sebenarnya lagi besar daripada apa yang diorang dapat. Mungkin bayar itu, bayar ini. Sebab dinar dirham kan lagi besar, tapi bila tukar kepada fulus tu dia macam dah nilai dia dah kurang sikit kan. Dia macam ni ibaratkan macam pengeluar lagi banyak dapat untung daripada pengguna lah. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada teori inflasi. Okey. Teori inflasi. Teori inflasi ni dia ada dua juga, iaitu inflasi alamiah
Inflasi alamiah ni semula jadi bencana alam. Bencana alam dengan inflasi kerana kesalahan manusia sendiri. Okey. Yang pertama, inflasi alamiah disebabkan oleh faktor alamiah yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Maksudnya inflasi alamiah ni memang manusia tak dapat elak. Macam bencana alam kan, macam berlaku ribut ke, berlaku banjir semua. Maksudnya perkara tu memang tak dapat dielakkan lah. Kekurangan bahan makanan dan hasil bumi, permintaan terhadap barang-barang itu mengalami peningkatan, harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Okey. Kesan daripada inflasi ni, inilah kekurangan barang, bahan. Bila dah kurang bahan semua, makanan pun dah kurang, harga pun menaik lah. Bila harga dah menaik, rakyat pun tak mampu nak beli. Kemudian memberi kesan terhadap kenaikan harga barang. Akibatnya transaksi ekonomi mengalami kesesakan. Akhirnya berlaku bencana kelaparan, wabak penyakit dan kematian. Inilah yang berlaku bila dia orang tak buat persediaan lah dalam jika berlakunya inflasi alamiah ni. Kemudian pada ketika itu macam apabila rakyat dah mendesak, terlalu mendesak nak makan, nak perkara keperluan dia orang lah. Pemerintah pun perlu mengeluarkan sejumlah dana yang besar yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastik kerana di sisi lain pemerintah tidak memperoleh pendapatan. Maksudnya bila pemerintah macam kan dah berlaku kemerosotan, tak ada keuntungan kan. So bila pemerintah pun keluarkan dia orang punya dana untuk rakyat, so dia orang punya wang kembalian tu tak ada lah. Sebab tu dia punya ekonomi pun menurun. Sebab dia orang tak ada pendapatan untuk dia orang peroleh balik. Bila dah keluarkan dana besar untuk rakyat. Seterusnya, ketika situasi telah normal, penghasilan barang-barang yang ketara seperti benih padi tetap tidak meningkat naik, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat naik. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga pelbagai jenis barang termasuklah upah dan gaji para pekerja. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada inflasi kerana kesalahan manusia, terbagi kepada 3, iaitu korupsi dan pentadbiran yang teruk, iaitu pajak yang berlebihan dan peningkatan aliran mata wang fulus. Okay, yang pertama, korupsi dan pentadbiran yang teruk, iaitu berlakunya rasuah. Berlakunya rasuah antara ahli-ahli pemerintah ketika itulah. Kemudian dia orang melantik orang yang tidak berkelayakan pada jawatan-jawatan yang penting. Dia orang yang perkara ini berlaku sebab inilah mula-mula dia orang memilih orang yang bukan selayaknya. Kemudian apabila dia orang dah memilih orang yang selayaknya, so dia orang tak tahu nak mentadbir, tak tahu nak menjaga ekonomi negara. So, sebab apa? Dia orang ni dia lebih mementingkan kekayaan diri. Maksudnya dia orang lebih pentingkan diri sendiri, dia punya keliling, baru dia orang fikir rakyat. Sebab itulah berlakunya inflasi. Kemudian pajak yang pilihan iaitu cukai. Cukai. Majoriti para pekerja yang korup dalam satu pemerintahan
perbelanjaan negara mengalami peningkatan yang sangat drastik. Maksudnya macam yang tadi tu lah kan, bila dia orang dah lantik orang yang tak kesesuaian dan yang bersesuai, so dia orang punya dia orang ikut orang kata ikut kepala dia orang nak handle sesuatu perkara tu kan. Dia orang fikir keuntungan negara, tapi dia orang tak fikir rakyat. Dan rakyat menderita ketika itu kan. Kemudian menerapkan sistem pajakan yang menindas rakyat dengan membenarkan pelbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Maksudnya dekat sini kan setiap tahun tak pun setiap bulan adalah cukai yang kena bayar. So diorang ni macam bukan pemerintah. Bukan pemerintah lah, dia macam orang bawah perintah tu apa? Pekerja lah. Dia orang ni mencipta pelbagai cukai yang baru lah. Macam cukai motor ke, cukai kereta ke, cukai jalan, semua tu lah yang tapi dia orang ni cerita yang lain lah selain daripada tu untuk mendapat keuntungan yang lebih. Keuntungan untuk dia orang lah sebenarnya, tapi bukannya untuk rakyat sendiri. Kemudian para pemilik tanah akan melimpahkan beban pajak kepada petani melalui bayaran sewa. Pemilik tanah pun dia orang memang dah akan bayar tiap bulan untuk membayar cukai tanah, tapi dia orang macam menaikkan lagi harga cukai tu. Okey, seterusnya terakhir peningkatan aliran mata wang fulus. Pemerintah melakukan pencetakan wang mata fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makhrizi ni lah, kegiatan membuat pencetakan mata wang fulus secara besar-besaran ni memang akan memberikan keuntungan yang besar lah. Tetapi kalau tidak ada penjagaan yang merapi, juga akan memberi kepada kerugian yang besar. Kemudian jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan kitarannya mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga fulus menjadi mata wang yang dominan. Maksudnya dinar dan dirham tadi dia orang dah lupakan dah. Dia orang dah lupakan sehingga fulus ni menjadi dominan lah. So dia orang tak pakai dah tu, dia orang hanya pakai fulus saja dalam kehidupan seharian dia orang. Dan akhir sekali pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata wang. Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat bahawa para ilmuwan Muslim dia ni dah banyak menulis, mengkaji berkaitan dengan ekonomi Islam ni. Apa yang kita dapat daripada Al-Makhrizi inilah memperkuatkan penegasan bahawa kekayaan sesuatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya wang yang ada, kan macam tu dia kata penciptaan wang baru tu kan. Tapi dia tak ditentukan oleh banyaknya wang tapi ditentukan oleh peningkatan produk
ataupun kualiti yang terdapat pada produk dalam satu negara tersebut. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.